Kembali kita bincangkan kini gandingan yang lama dan yang baru yang menjadi topik perbualan kita. Menarik apabila kita bercakap tentang yang lama dan yang baru ini kerana akan ada wakil-wakil rakyat yang sudah sekian lama berkhidmat. Tetapi mungkin dalam era yang inginkan wajah-wajah baru, mereka terpaksa memberi laluan. Adakah ini sebenarnya adil? Ya, okey. Adil atau tidak, kita tanya pada tamu kita. Okey. Kita nak mulakan mungkin. Prof, bagaimana Prof melihat situasi ini? Di mana yang lama mungkin terpaksa memberi laluan kepada yang baru. Kerana yang baru ni yang diperkatakan, yang digembar-gemburkan sebagai pemimpin seterusnya. Saya sekira orang lama juga lah ya. Jadi sebenarnya dalam politik ya, dalam bidang kita, umur ni tidak sebagai satu faktor. Ya. Tetapi yang menjadi faktor ialah mereka yang menjadi calon itu atau menjadi pimpinan itu mesti disenangi rakyat, ya, bersih, berjiwa turun padang, dikenali, ya, berinovatif, bergiat, dia bolehlah sebut serbi, ya, itu. Tetapi dalam parti, ya, kita seharusnya ada pelapis, ya, konsep itulah baru lama tu maknanya kita pelapisnya tu, yang baru tu. Jadi tanpa yang lama, yang patutnya lama ni membimbing yang baru. Tetapi kalau kita kata ramai sangat yang lama dalam satu agensi organisasi itu, jadi tidak boleh juga. Dia jadi monopoli. Maknanya idea dia baru daripada pemimpin muda ni tidak ada. Sebab apa? Yang muda ni lah yang zaman dia, ya. Mungkin kalau saya jadi pemimpin, saya dah zaman 50-an, 60-an, 70-an. Jadi zaman saya mungkin tidak sesuai dengan muda. Maknanya you have to have ialah pelapis muda ni. Itu sebab gandingan muda tu ni perlu. Ya, tetapi cakap mana percaturan. Sebab ini dalam politik, ya. Dalam organisasi kita berbeza. Orang yang dalam bisnes orang nak orang pengalaman, ya. Tapi dalam politik ni dua perlu, ya. Jadi akhirnya kita melihat ini kebijaksanaan percaturan pada presiden parti yang membuktikan kalau yang muda ni betul berkaliber, yang boleh membawa perubahan, yang disenangi oleh anak muda, ya. Ini boleh pertimbangkan. Kalau katakan semua nakkan 30% jawatan, ya. Mungkin calon ke jawatan eleksi. Jadi di mana kita nak menyesuaikan dengan keadaan itu dalam konteks sekarang, ya, anak muda sekarang dan konteks orang tua sekarang. Jadi ini seharusnya kebijaksanaan parti politik itu penting. Tapi yang pentingnya akhirnya ialah parti itu unggul, parti itu menang. Jadi kesepaduan ini mesti dipahami, ya, mesti betul ansur lah kebetulannya, ya. Jadi kalau sekiranya yang tua ni merasakan tidak boleh dipilih, tak boleh. Dalam kajian kita, ya, ada satu kawasan tu 3 kali bertanding. Bila the third time tu kita punya kajian kalah. Bermaknanya kita melihatkan bahawa paling popularnya seseorang calon itu 2 penggal. Maknanya orang tak. Tapi bila sampai kedua tu, orang melihat banyak cacat celanya. Di sinilah peranan orang muda macam mana nak cari pelapis. Kalau saya akan mencari pelapis. Inilah kita kata gandingan muda itu amat penting dalam suatu organisasi. Encik Muhammad Shahar, kalau kita lihat komposisi yang sedia ada yang diminta 30% untuk wanita, 30% untuk yang muda. Yang tinggalnya berapa? 40% sahaja berbaki. Adakah ini komposisi yang sesuai bergerak ke hadapan untuk pilihan raya yang akan datang? Pertamanya kita kena lihat isunya gandingan, bukan pergantian. Kita kadang-kadang terbawa-bawa dengan perasaan emosi bahawanya perlu berlakunya penggantian. Maknanya orang lama diganti dengan orang muda. Pada gambaran yang besar, kita tidak boleh melihat pergantian. Kita mesti melihat penggandingan. Kita mesti berganding orang lama dengan orang baru. Kenapa? Dalam suatu keadaan kita nak buat new deals. Kita nak buat tawaran baru kepada pengundi untuk dapat mandate yang baru. Kalaulah kita masak suatu makanan, hanya kita letak ramuan-ramuan yang sama sahaja, ia tidak akan memenuhi citarasa keseluruhan. Kita pergi Pizza Hut, tengok ramai orang datang. Bukan orang datang tu dalam satu segi. Sebab apa? Kita mesti melihat pengundi. Siapa customer kita? Customer always right. Maknanya kita kena memahami cita rasa penghuni itu sendiri. Kita kena rasa cita rasa pembeli. Kalau pembeli itu adalah pembeli yang pelbagai umur, maknanya gandingan turut perlu ada
yang lama dan yang baru. Kalau semua baru, ada juga orang yang membeli tu orang lama. Maknanya yang paling penting, new deals yang kita buat ini mesti orang beli. Dan orang belilah yang akan menyebabkan parti kita menang PRU ke-14. Itu dia. Sebab ini boleh katakan satu formula yang terbaik. Maknanya menggandingkan kedua-duanya. Bukan lama dan baru. Tapi dia bukan menggantikan. Dia menggandingkan. Maknanya mesti ada yang lama dan yang baru. Sebab cita rasa pengundi pun spektrum dia bukan orang muda semua. Betul. Dan bukan orang tua semua. Maknanya dia mesti menggandingkan. Supaya new deals, manifesto yang kita bawa nanti memenuhi cita rasa pengundi yang akan memihak kepada kita. Ya, gandingan muka lama dan juga baru pastinya akan dapat membentuk kebersamaan dalam UMNO yang dilihat sebagai formula terbaik sebenarnya untuk masa sekarang ini. Bagi kita akan kongsi lebih banyak lagi pandangan dan juga bicara kita berkenaan dengan perkara ini. Ya, di mana kalau kita sebelum kita bergerak ke hadapan ini, satu lagi perkara, bagaimana untuk golongan yang sedia ada menerima gandingan ini. Golongan yang baru memang rasa tercabar, rasa terpanggil untuk memberikan suntikan mereka, memberikan sentuhan muda mereka. Bagaimana seharusnya golongan yang sedia ada di posisi-posisi tertentu menerima gandingan ini? Itu sebabnya dalam amanat Presiden Parti dan dalam ucapan timbalan Presiden Parti, kita kena melihat tentang semangat parti itu. Kita jangan melihat tentang semangat diri. Kenapa hari ini kita mesti melihat bahawasanya parti itu penting. Sebab yang kita nak jual adalah parti. Kita bukan nak jual individu. Kepentingan parti mesti melebihi kepentingan diri. Kalau semangat itu dah ambil kira, saya tidak rasa yang sedia ada akan bermasalah sekiranya ada perubahan berlaku pada masa akan datang. Yang paling penting, parti di hadapan, bukan kita di hadapan. Itulah dia. Bila jelas membezakan UMNO kerana ada parti yang ingin kekalkan yang lama dengan yang lama juga. Kan, sebab dia gini, 7 dekad kita parti UMNO memperjuangkan bangsa. Dan 7 sudah pertukaran presiden parti. Tapi ada parti yang lain tu sama je semua. Maknanya daripada saya kecil sampailah saya jadi ketua muda negeri pun sama. Maknanya tidak ada perubahan. Tetapi evolusi ini amat penting. Kenapa? Walaupun Prof beritahu tadi UMNO dah 71 tahun, hanya disifatkan sebagai organisasi. Tetapi kita berubah dari segi kepimpinan. Hari ini UMNO dah bercakap tentang Industrial Revolution 4.0 dengan izin. Maknanya nak ubah masyarakat, kena ubah topik perbincangan. 2 tahun lepas kita bercakap tentang hyperconnectivity. Hari ini kita bercakap digital economy. Kenapa? Kos sara hidup memang semua orang bercakap. Sekecil-kecil anak, sebesar-besar manusia pun bercakap tentang kos sara hidup. Tapi kita tengok, Presiden Parti kemukakan digital trade free zone. Untuk digital economy. Untuk apa? Adalah untuk memantapkan kuasa beli kepada rakyat itu. Bila rakyat mempunyai pendapatan tinggi dengan alternatif dalam dunia yang sebenar, dunia digital ekonomi ini, mereka mendapat pendapatan yang tambahan. Mereka sebagai penjawat awam, mereka boleh terlibat online business dan mereka dapat kuasa membeli. Jadi kalaulah kita dengan gaji besar, Hani, Terence, tak ada masalah lah kalau barang naik sikit. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, kerajaan harus memperkasa dan terus memperkasakan agar rakyat mempunyai kuasa pendapatan. Seperti apa yang Presiden Parti sedang bawa pada hari ini untuk letak kita 20 negara yang termaju di dunia. Ya, itu mungkin yang antara inti parti juga yang bakal kita mendengarkan menerusi ucapan daripada Presiden UMNO sebentar lagi. Dan kita juga akan membawa kembali gambaran yang berlangsung di PWCC seketika nanti. Okey, berkenaan dengan gandingan kedua-duanya ini dan seperti mana disebutkan oleh Syah tadi, maknanya semangat individu tu kadang-kadang tu mengatasi keperluan keseluruhannya. Jadi kita tak nafikan sebab ada juga bila seseorang individu kepimpinan itu yang tidak mendapat tempat, ada yang terasa hati merajuk dan sebagainya. Semua permainan emosi ni, Prof. Jadi dari segi aspek ini macam mana? Ini yang digusarkan setiap parti politik. Bila nak sampai pilihan raya, inilah yang digusar. Itu sebab kalau kita lihat ucapan TPM mengatakan parti is macam kata Amanat, parti lah paling penting. Mana individu tu ketepikan. Jadi parti penting, kemenangan tu penting.
Jadi biasalah rumlah manusia ya. Jadi ini masalahnya macam mana kebijaksanaan pucuk pimpinan nak memastikan mereka ni tidak kecewa Saya kata sekarang ni terpaksalah kita sorry ya. Jadi macam ada setengah tu macam mana ni saya dah berjasa, saya dah kenal semua macam saya tidak boleh. Jadi ini yang perlu dikikis oleh pemimpin UMNO sekarang ni. Itu sebab persatuan kesatuan tu amat penting kali ini. Ya, jangan fikir itu. Jangan fikir individu, jangan fikir siapa saya, siapa itu. Tapi yang penting parti. Ya. Sebab dalam kajian kita sekarang memang parti yang apa yang pengaruhi pemilihan anda, parti. Tapi parti ini kita gabungkan dengan calon dan juga manifestonya. Kalau parti itu manifestonya tidak terus kepada rakyat, macam baru ini KJ berkata manifesto beliau itu mesti ada yang sampai kepada mereka. Wanitanya, nelayannya apa macam begitu. Jadi kerana itu beliau mungkin melihat yang parti itu memperjuangkan itu dan akhirnya ya parti itu akan menjadi ulung dan menjadi satu pilihan. Dan ini yang saya rasa Presiden Parti pun akan mengatakan perpaduan itu. Maknanya cuba kikis, buanglah kali ini. Sebab pilihan raya ini pilihan raya yang paling penting untuk orang Melayu dan kerajaan. Sebab kita Hani, kita kena 71 tahun, 7 dekad memperjuangkan bangsa. Kita tetap pegang ancuran kata bersatu, bersetia, berhikmat. Orang lama katakanlah tak dapat tempat, jangan mudah kecewa. Dan orang baru pula kalau tak dapat tempat pun jangan mudah kecewa. Dia jangan lihat konteks orang lama je. Orang lama akan diganti, orang baru akan berganti. Bos parti ni kena berlapang dada. Bersatu, bersetia, berhikmat. Kerana apa? Jangan kita kata orang lama harus diganti dengan orang baru. Tiba-tiba tak diganti. Orang muda pula yang rasa kecewa. Ia tidak boleh berlaku. Sebab apa? Kita kena memahami semangat parti itu melalui cokan kata UMNO. Bersatu, bersetia, berhikmat. Okey. Dan daripada tahun ke tahun ni, perhatian pada Cik Syah sendiri, transisi perubahan dari segi gandingan, pergantian yang dicorak-corekkan, bagaimana penerimaan keseluruhannya? Kita tengok perubahan kepimpinan pun diterima. Maknanya Presiden Parti berubah-ubah. 2009 sebelum tu Tun Abdullah Ahmad Badawi, sekarang Datuk Seri Najib. Perubahan-perubahan ini sedang dilakukan. Tetapi bagaimana proses penyediaan golongan pelapis? Adakah golongan pelapis itu yang seperti dikatakan oleh Prof tadi adalah yang betul-betul ada kredibel, yang mempunyai semangat kemelayuan yang memenuhi siasat perjuangan parti. Jangan esok bila kita duduk kat tempat tu, rupa-rupanya kita ni tidak ready. We are not prepared untuk berada di tempat itu. Itu sebabnya bukan mudah untuk jadi pemimpin. Ramai orang ingat masuk politik ini untung. Tetapi sebenarnya masuk politik ini adalah satu keadaan untuk kita berbakti. Politik budi bakti itu penting. Dan bukanlah menjadi wakil rakyat itu merupakan satu the only way untuk kita berkhidmat kepada parti. Banyak lagi platform yang ada. Tetapi ramai orang nak dipanggil yang berhormat. Itu sebabnya sentimen itulah yang menjadikan emosi melebihi parti tu. Melebihi parti tu. Memang agak panas sedikit perbincangan ini. Kita akan berehat seketika ini. Dan kita akan kembali bersama dengan anda. Kita sambung perbincangan di studio dan juga kita akan melintas langsung bersama dengan rakan-rakan setugas kita.